أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menuruniakan kepada kita semua hidayah dan taufik. Mudah-mudahan kurniaan hidayah dan taufik itu sentiasa dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada malam ini insya-Allah akan diteruskan lagi pengajian kitab Minhajul Abidin karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Kata Imam Ghazali, dan hanya saja mengenai rizki yang dijamin Allah ini akan menjadi jelas kepada anda dengan membaca keterangan pembahagian rizki berikut. Jadi Imam Ghazali ingin menjelaskan kepada kita berkaitan dengan masalah tawakal. Dan seperti yang telah dijelaskan sebelum ini oleh Al-Ghazali, bahawa persoalan tawakal ini berkait dengan banyak perkara, yang antaranya berkenaan dengan ketentuan, yakni ketetapan atau qada qadar yang ditetapkan Allah kepada kita. Jadi kita tidak tahu perkara itu dan kita yakin dialah yang menetapkan, maka di situ kita perlu bertawakal kepadanya. Dan antaranya juga tawakal kepada terhadap janji-janji yang dijanjikan Allah. Seperti Allah berjanji untuk menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jadi Allah Ta'ala memberi jaminan, memberi janji itu. Dan kita tidak tahu bagaimana janji itu terlaksana, bila terlaksana, bagaimana terlaksana, kita tidak tahu. Cuma kita diberi jaminan itu, maka kita perlu bertawakal kepadanya. Dan antara persoalan yang berkait dengan tawakal ini adalah mengenai masalah jaminan rizki. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang mengganggu fikiran kita. Masalah tawakal dalam bab takdir Allah, tawakal mengenai takdir, ataupun tawakal berkaitan berkaitan dengan persoalan takdir, tawakal berkaitan dengan persoalan janji, itu
ghalibnya bukan menjadi perkara yang difikir-fikirkan, yang dirunsingkan oleh manusia. Tetapi bahagian yang ketiga itu, iaitu tawakal mengenai persoalan rezeki ini. Inilah yang banyak difikirkan oleh manusia, terganggu manusia dan sebagainya. Jadi persoalan rezeki ini memang menjadi perkara yang menjadi kerunsingan kita lah, kerunsingan manusia. Jadi Imam Ghazali nak menyatakan kepada kita bahawa tawakal yang diwajibkan itu adalah tawakal mengenai jaminan rezeki, rezeki yang dijamin, iaitu Allah Ta'ala menjamin selagi seseorang itu hidup bahawa dialah yang akan memberi rezeki kepadanya, iaitu rezeki yang akan melangsungkan kehidupan dia, memanjangkan umurnya, yang memberi kekuatan kepada diri dia itu, diri seseorang itu untuk melaksanakan ibadah pengabdian diri kepada Allah. Rezeki untuk dengan makna seperti itu, yakni rezeki yang akan melangsungkan hidup, yang memberikan kekuatan, yang membolehkan dia melaksanakan ibadah itu dijamin oleh Allah. Jadi, dan di situ kata Imam Ghazali, kita wajib bertawakal kepada Allah, dengan erti kita menyerah urusan itu sepenuhnya kepada Allah tanpa kita membimbanginya, tanpa kita rusing tentang perkara itu. Jadi kalau kita banyak bimbang dan rusing tentang perkara itu, berarti kita telah melanggar perintah yang merupakan satu kewajipan untuk berserah kepada Allah dalam perkara itu. Macam sebagai contoh, kita mikir, tak ada perah ni warna ni, tak ada perah, tak ada makanan sah, tak ada. Jadi kita jadi rusing situ, mikir untuk makanan, bahan makanan yang akan melangsungkan kehidupan kita. Kita banyak mikir persoalan tu, penuh kebimbangan dan ketakutan. Jadi kata Ghazali, pendapat yang kuat, yang masyhur dalam perkara ini, itulah tempat yang wajib kita berserah. Dengan erti kita kena serah urusan itu kepada Allah dan jangan banyak fikir, jangan sampai kita runsing, kita bimbang tentang perkara itu. Jadi kalau kita bimbang, banyak kebimbangan, kerunsingan, berarti kita telah melanggar kewajipan itu. Itu maksudnya. Baik, kata Al-Ghazali, maka ketahuilah bahawa rezeki itu ada 4 bahagian. Jadi untuk memahami masalah rezeki yang dijamin tadi itu, yang mana pendapat yang masyhur, yang kuat, bahawa manusia wajib bertawakal, berserah kepada Allah dalam perkara itu, kita akan dapat faham dengan jelas kalau kita tahu jenis-jenis rezeki. Macam kita jugalah, kita nak tahu siang ni kena ada malam baru nampak siang tu. Maka demikian juga Al-Ghazali nak memahamkan kita tentang masalah rezeki tadi tu, kerana dia ada kaitan dengan masalah tawakal ni. Kena datangkan jenis-jenis rezeki baru kita nampak pak mana yang perlu ataupun kat mana yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali itu. Baik. Jadi kata Ghazali, ada 4 bahagian rezeki. Pertama sekali yang dijamin. Yang dijamin dengan makna yang seperti yang sudah diterangkan tadilah, yakni jaminan Allah untuk memberi rezeki kepada seseorang yang melangsungkan kehidupan dia itu, yang memberi kekuatan kepada dirinya untuk melakukan sesuatu. Itu dijamin. Kalau dalam istilah Arab disebut madmun, rezeki yang madmun, rezeki yang dijamin. Itu maksud dijaminnya. Yang kedua yang dibahagi, yakni yang ditetapkan, yang diagihkan kepada seseorang, akan diterangkan nanti. Dalam istilah Arab dipanggil maksum, rezeki yang maksum, yang dibahagi-bahagikan, ditetapkan untuk orang-orang. Yang ketiga yang dimiliki, dalam istilah Arab disebut mamluk, yang dimiliki oleh seseorang itu. Itu jenis yang ketiga. Dan yang keempat dinamakan rezeki yang dijanjikan. Dalam istilah Arab disebut mau'ud,
Rizki yang mau'ud, yang dijanjikan. Baik, apa makna rizki-rizki ini? Baik, maka rizki yang dijamin itu ialah sumber tenaga kehidupan. Tadilah yang memberikan kelangsungan hidup dia, untuk survival hidup dia, yang memberikan kekuatan pada badannya. Dan apa-apa jua yang dengannya menjadi penguat tubuh badan, yang menjadikan tubuh badan kita ni dapat tenaga. Lalu berlakulah kesinambungan hidupnya itu, yang kelangsungan hidup dia tanpa lain-lain sebab. Yakni penguat tubuh badan tanpa lain-lain sebab. Yakni dengan sebab benda itulah dia dapat kekuatan, lalu kehidupan dia itu berlarutan, dia ada tenaga. Itu yang dikehendaki dengan rezeki yang dijamin. Yakni apa saja rezeki yang dengannya kita dapat kekuatan tubuh badan lah, sehingga kita boleh hidup lah dan boleh melaksanakan terutamanya kewajipan-kewajipan yang diperintahkan. Itu yang dikehendaki dengan rezeki yang dijamin. Sekadar tu. Maka jaminan bagi jenis rezeki ini adalah daripada Allah Ta'ala. Yang ni Allah Ta'ala memang jamin selagi seseorang tu hidup, dia akan dapat rezeki ini ke mana-mana pun. Dijamin oleh Allah, akan ada untuk dia. Selagi dia ditetapkan hidup oleh Allah, dia akan dapat rezeki yang akan memberi kekuatan untuk tubuh badan dia. Kerana itu termasuk jaminan Allah. Dan di sinilah kata Ghazali, kita wajib berserah kepada Allah dalam perkara ini, sehingga kita dilarang membimbanginya, meraguinya dan sebagainya. Dan kerana itu bertawakal terhadap rezeki yang dijamin ini adalah wajib, kata Ghazali. Wajib maksudnya mesti serah kepada dia. Jangan bimbang, tak boleh bimbang-bimbang dan ragu-ragu. Jadi kalau kita banyak memikir, bimbang dan ragu tentang rezeki dari jenis yang dijamin ini, kita dianggap macam melanggar kewajipan itulah. Seumpama kita disuruh semayang, dok semayang. Seumpama begitu. Adalah wajib dengan dalil akli dan syarak. Kewajipan ini, kata Ghazali, atas dasar apa? Pertama sekali ada dalil syar'i, yakni ada dalil Quran dan hadis. Yang kedua, dalil hukum akal, menguatkan syarak tadi itu. Jadi kata Al-Ghazali, kewajipan bertawakal kepada Allah tentang rizki dengan makna ini, rizki yang dijamin ini adalah dengan dalil. Maksudnya ada dalil-dalil yang difahami dari dalil itu bahawa wajib kita bertawakal kepada Allah tentang perkara ini. Kerana sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kita berkhidmat dan taat kepadanya. Ini hujah-hujah akal. Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya beriman, kemudian bertakwa, yakni berkhidmah, melaksanakan kewajipan kepadanya, ketaatan, suruh semayang, suruh puasa. Itu perintah Allah kepada kita. Dengan tubuh badan kita, kita kena laksanakan itu, bukan hanya dengan niat, bukan hanya dengan hati, tetapi dengan tubuh badan. Semayang dengan tubuh badan kita, puasa dengan tubuh badan kita. Baik, bila Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya beribadah, berkhidmah, melakukan ketaatan, lalu ia menjaminkan kepada kita apa yang boleh memenuhkan keperluan, yakni ruang anggota tubuh badan kita. Jadi bila dia perintah gitu, maka sudah tentulah dia akan jaminlah apa-apa yang dapat memenuhi maksud tu. Dia suruh kita buat ibadat, suruh melakukan khidmah yang memerlukan kepada gerak tubuh badan kita ni. Nak gerak tubuh badan kita ni kena tenaga, perlu dia hidup dan ada kekuatan, ada tenaga. Jadi Allah dari segi logiknya, bila kita disuruh seperti itu, berarti Allah jaminlah kita je untuk tujuan tu. Macam kita suruh seseorang tu buat kerja, jadi kita akan beri gajilah ke dia tu, ataupun berilah apa-apa yang dengannya dia boleh buat benda tu. Ni kita suruh dia pergi Kuala Lumpur, tak beri kereta ke dia. Kereta tak beri. Suruh pergi. Jadi kalau kita suruh pergi, berarti kita akan berilah benda-benda yang membolehkan dia pergi tu. Bandingannya macam tu lah.
Bila kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ketaatan, melakukan ibadah, jadi Allah Ta'ala akan jaminlah sesuatu yang dengannya kita perlu untuk melakukan itu. Itu Al-Ghazali mendatangkan hujah logik, akal, supaya kita dapat melaksanakan terhadap apa yang Allah telah mewajibkan kepada kita. Jadi kalau Allah Ta'ala perintah kita supaya melakukan perkara itu dan dia tidak beri kekuatan yang membolehkan kita buat, berarti dia telah mewajibkan kita dengan sesuatu yang kita tak mampu nak buat. Dan itu bukan yang sebetulnya. Jadi dari logik ini hujah akal lah, kata Ghazali, bahawa kita ni ada jaminan rezeki dalam perkara itu, dan kita kena serah kepada Allah lah. Sebab dia suruh kita melakukan ibadah, jadi kita perlukan kekuatan untuk buat. Maka kekuatan itu kita yakini bahawa dijamin oleh Allah, yang dengannya lah baru kita boleh buat ibadah yang diperintahkan itu. Baik. Dan beberapa guru golongan karamiyah. Baik, siapa dia golongan karamiyah ni? Ni kumpulan sesat karamiyah ni. Iaitu ditulis di taklid di sini, pengikut Abdullah Muhammad bin Kiram yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi karamiyah ini adalah dari kelompok orang yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang serupa dengan makhluk. Jadi zaman dulu antara kelompok yang pegang dengan perkara yang berfaham seperti ini dinamakan karamiyah. Jadi dalam Usuluddin dua nama besar lah yang mencakupi kesemua kelompok yang berpegang dengan faham seperti ini, iaitu orang panggil Mujassimah dan Musyabbihah. Ada nama lain lagi antara ni karamiyah. Karamiyah ni nama kelompok, tapi pegangan yang serupa lah, meyakini Tuhan itu memiliki sifat, mensifatkan Tuhan dengan sifat yang serupa dengan makhluk, seperti beranggota dan seumpamanya. Kemudian ada nama lain lagi yang kita jarang dengar sikit, Hasyawiyah atau Hashwiyah. Ini nama-nama lain yang mana merujuk kepada kelompok yang sama dari segi aspek pegangan percaya mensifatkan Tuhan dengan sifat yang serupa dengan makhluk. Cuma nama-nama tadi tu, kalau karamiyah tu nisbah kepada kelompok tu, kumpulan tu, pengikut kepada orang yang nama dia ada nama Kiram tadi tu. Dinamakan Hasyawiyah ni dari aspek mereka ni jadi gitu kerana manhaj mereka ni berpegang kepada makna zahir semata-mata, ke semua dalil Quran dan hadis difahami cara zahir semata-mata, sekalipun beberapa ayat tu yang perlu kepada penafsiran atau disebut sebagai takwil dan sebagainya. Jadi kelompok ni pegang pada manhaj, pegang kepada kaedah, mana-mana ayat Quran dan hadis semuanya kena pegang cara zahir belaka. Jadi dinamakan kelompok ini Hasyawiyah. Jadi nama-nama ni dia menjurus kepada satu golongan manusia yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat yang ada keserupaan dengan makhluk. Dan ini dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dikira sebagai kelompok yang menyimpang, menyeleweng, yang sesat. Taklah nama apa-apa, zaman mungkin berubah, nama-nama yang timbul tu mungkin berubah, tapi pegangan yang semacam ini, kalau dulu inilah namanya. Jadi Ghazali menukilkan kalam mereka ni. Sebab apa macam tu? Mereka ni kumpulan sesat. Imam Ghazali ambil juga, nakal juga kata-kata mereka ni. Sebab kesesatan mereka ni bukan dalam semua aspek, bukan dalam semua perkara. Jadi dalam bab tadi tu adalah hal-hal penyelewengannya, tapi dalam bab lain adalah benda yang muafakat, yang betulnya. Jadi Ghazali ambil dari aspek itu. Dan beberapa guru golongan karamiyah telah berkata suatu perkataan yang baik pada asal dasarnya. Yang ni kata-kata mereka tu molek, pandangan mereka ni molek, betul, baik, tetapi merupakan perkataan yang tidak mengerti hakikat rahsia ketuhanan. Tapi kalau diteliti, diamat-amati, ada bahagian cendeng dia itulah. Tapi kata-kata mereka ni dalam perkara ni ada nampak baik.
Perkataan itu ialah apa yang mereka kata, yang dilihat ada aspek baiknya tadi tu, jaminan rizki bagi hambanya adalah wajib menurut hikmat Allah Ta'ala kerana 3 perkara. Hak bahagian nyakit ni, bahagian hak yang menyimpang daripada kata-kata ni, apabila mereka mengatakan bahawa jaminan rizki itu wajib bagi Allah. Tu bahagian kata-kata mereka ni hak dalih nak pakai mana, tak siku dengan pegangan Ahlus Sunnah. Tapi alasan-alasan yang mereka beri tu molek, yang akan disebut ni. Baik, kerana 3 perkara alasan dia. Jadi Imam Ghazali tengok dari sudut alasan dia tu, boleh pakai bahagian tu je. Adapun kenyataan mereka ni, mereka kata Tuhan ni wajib memberi rezeki, ini pegang Sunnah, tak pegang cara tu. Bila sebut wajib ni, Allah Ta'ala wajib melakukan seperti itu, seolahnya Tuhan tu tak boleh nak elok dah, dia terpaksa buat gitu. Itu dalam faham Ahlus Sunnah, itu bercanggah dengan sifat-sifat ketuhanan, kerana Allah Ta'ala melakukan sesuatu dengan pilihan dia, dengan kehendak dia. Tidak ada sesuatu yang mewajibkan dia kena buat begitu. Itu faham Ahlus Sunnah lah. Jadi terbabahnya, menyimpangnya kelompok Karamiyah apabila mereka mengatakan seperti itu, wajib Tuhan memberi rezeki pada hamba-Nya. Jadi pegangan ataupun kenyataan wajib Tuhan melakukan itu bukan pegangan yang lurus menurut Ahlus Sunnah. Tapi yang Ghazali sebut ni, nakalkan juga kata-kata mereka ni, alasan yang mereka guna ni. Tu hak Imam Ghazali nak tengok. Baik, apa alasannya? Pertama, bahawasanya Allah adalah Tuhan, dan kita semua adalah hamba-Nya. Ni bahagian molek, boleh kita tengok. Hujah dia ni boleh pakai apa ni. Jadi Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan, kita ni hamba, dan wajib di atas Tuhan mencukupkan saraan makanan hamba-hambanya. Jadi Tuhan tu kena memenuhilah keperluan-keperluan hambanya, kena. Cuma kelompok Karamiyah ni dia tak wajib. Tu ada sedaknya. Kalau jamin lain cerita, Tuhan jamin lah. Kalau dia memiliki hamba, dia jamin akan memberi, akan menanggung hambanya tu. Itu bahasa Ahlus Sunnah. Jadi kelompok ni bila dia guna wajib, itu saja masalahnya. Dan sebaliknya pula, si hamba adalah khadam. Dia khadam yang berkhidmat kepada tuannya. Jadi sudah tentu tuannya akan jagalah dia. Sebab apa? Kerana dalam hubungan ni, kita ni sebagai hamba, Allah tu Tuhan. Jadi kalau dalam kehidupan kita ni, seorang hamba ni, hamba abdi ni, dia ada tuan dia lah akan keperluan dia ni dari segi makan minum dan sebagainya, dan hamba tu pula berkhidmat kepada tuannya. Maka sebab tu tuan dia tu akan jamin ataupun akan urus keperluan dia tu, sebab orang ni akan khidmat ke dia. Jadi Karamiyah menjadikan hujah ini nak menyatakan bahawa rizki seseorang hamba ni, manusia ni, yang diperintahkan Allah berbuat ibadah ni, dijamin oleh Allah. Itu yang dikenaki oleh Al-Ghazali. Cuma Karamiyah ni dia tak guna perkataan jamin, dia guna perkataan wajib. Itu tempat cendeng dia. Hujah yang kedua, bahawasanya Allah telah menciptakan mereka berkeadaan berhajatkan rizki, walhal Allah tidak menjadikan untuk mereka jalan tertentu untuk mencari rizki. Jadi kata Karamiyah ni, Allah Ta'ala menciptakan manusia ni dalam keadaan memang perlu pada rizki, perlu makan, perlu minum, dan perlu benda-benda lain lagi lah. Kalau tak ada benda tu, memang jeng gitu. Sebagai manusia memang berhajat kepada benda tu. Baik, jadi Karamiyah guna aspek ni. Kemudian walhal Allah tidak menjamin untuk mereka jalan tertentu untuk mencari rizki. Dari rizki ni, kita sendiri tak tahu kat mana rizki kita, banyak mana, bila, kita tak jamin.
Cuma Khalid hari ni hukum ada. Kita kerja dapat gaji tu hukum ada. Berlaku berlarut-larutan. Tapi jamin, kita boleh jamin ke? Tak ada orang boleh jamin. Cuma dah jadi kebiasaan sesuai dengan kehendak Allah. Tiap-tiap bulan masuk gaji, tiap-tiap bulan masuk gaji. Tapi kita yakin ke jaminan bahawa benda ni kita akan dapat? Tak ada orang boleh jaminan. Tak ada orang boleh jaminan. Hanya kelaziman saja. Mana tahu dia mati esok kan? Tak ada hujung bulan mati. Na'udzubillah. Boleh jadi belaka. Maka poin tak ada jaminan benda tu. Cuma kelaziman kita boleh umur tiap bulan masuk gaji ataupun tiap bulan ada rezeki makanan kita. Tapi jamin tak. Nak kabarnya kita sendiri tak jamin. Baik. Sedangkan mereka tidak mengetahui apakah dia bentuk rezeki mereka. Kita sendiri tak tahu rezeki apa yang kita dapat, di mana dan bagaimana, banyak mana kita tak tahu. Di manakah dia rezeki itu dan bilakah masa rezeki itu? Semua perkara-perkara ni, persoalan ni kita tak boleh nak jamin, tak boleh nak tentu. Supaya mereka dapat menuntut terus bahan rezeki itu dari tempatnya dan pada masanya. Kalau kita tahu pula, senang kita tuju lalu. Esok kita tahu dah rezeki kita kat mana, banyak mana dan mana boleh. Tak payah fikir panjang dah. Tuju situ je. Pergi tempat ni, ambil banyak ni. Ni bahagian aku. Tapi masalahnya kita sendiri tak yamin lah tu. Tu. Demi untuk mereka sampai kepada rezeki itu. Jadi kalau dia sudah pasti tahu, sudah ditetapkan, dia akan teruslah. Tapi sekarang kita tak tahu. Apabila begitu keadaannya, maka wajiblah Allah menyempurnakan dan menyampaikan mereka kepada urusan rezeki itu. Maka kata Karamiyah, berasaskan keadaan tadi itu, kita ni dijadikan Allah berhajat kepada rezeki untuk kelangsungan hidup. Kemudian Allah Ta'ala tidak menetapkan secara jelas rezeki kita ni bila, banyak mana, bagaimana, kita sendiri pun tak tahu. Maka atas keadaan itulah kata Karamiyah, Allah Ta'ala wajib menyempurnakan dan menyampaikan rezeki kepada kita ni. Itu dari segi hujah akal kelompok Karamiyah. Jadi seperti yang saya katakan tadi, masalah Karamiyah ni, masalah dia beza je. Kalau Ahlussunnah kata benda tu dijamin oleh Allah, itu sesat. Tapi Karamiyah ni dia guna perkataan berat sikit, wajib. Perkataan wajib tu dari segi ketuhanan memberi gambaran bahawa Tuhan ni terpaksa buat. Itu dari segi pemikiran akidah Ahlussunnah bahawa itu tiga bercanggah. Yang ketiga, bahawasanya Allah telah mewajibkan mereka berkhidmat kepadanya. Jadi kita ni kena berkhidmat, kena beribadah, kena taat kepadanya. Sedangkan mencari rezeki itu memalingkan dari khidmat. Jadi kalau kita cari rezeki, tujuan asal, tujuan kita diciptakan untuk berkhidmat, beribadah tu tak dapat dilaksanakan dengan baiklah, sebab duk sibuk cari rezeki ni. Maka oleh kerana itu, wajiblah Allah mencukupkan kepada mereka barang-barang makanan supaya mereka dapat menumpukan perhatian dan tenaga untuk berkhidmat. Maka logik akalnya, wajiblah Tuhan tu menyempurnakan perkara itu. Supaya apa? Supaya mereka dapat buat ibadah. Ini semua ni merupakan logik-logik akal, hujah-hujah akal yang dikemukakan oleh kelompok Karamiyah ini. Kata Ghazali, dari satu sisi nampaklah bahagian-bahagian baik dari segi berenah apa yang disebut tu, tapi ada selit di sebalik keterangan mereka itu, ada benda-benda comel dari segi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kat mana ada comel itu? Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka menetapkan Allah Ta'ala tu wajib memberi rezeki berasaskan logik-logik tadi tu. Itu bahagian cendeng dia, bahagian bahagian hak dakwah betul dalam pandangan dan huraian mereka tu. Baik. Dan perkataan Karamiyah ini adalah perkataan orang yang tidak mengetahui rahsia ketuhanan. Jadi Karamiyah bila dia kata-kata tadi tu, sebenarnya dia tak tahu rahsia ketuhanan. Bila dia kata Tuhan tu wajib ni, wajib. Dan orang yang mengatakan bahawa memberi rezeki itu wajib atas Allah adalah orang yang sesat. Jadi Karamiyah ni bila dia menggunakan istilah wajib tu,
sebenarnya dia tak faham tentang hal-hal ketuhanan tadilah. Sebab apa? Yakni kefahaman mudahnya seperti yang sudah diterangkan tadi tu, kalau kita menetapkan ini Tuhan tu wajib melakukan ini, berarti dia lakukan itu bukan dengan kehendak dia lagi, bukan dengan pilihan dia lagi. Dia sudah terpaksa. Jadi sebagai Tuhan, sifat terpaksa ni kalau ada pada seseorang menunjukkan lemah. Dia kena buat, tak boleh nak elok. Siapa-siapa saja yang ada pada dia sifat terpaksa ni, itu tanda dia lemah. Berarti ada yang lebih atas daripada dia lagi, yang memaksa dia tu. Jadi kalau kita sifatkan Tuhan dengan sifat ni, berarti secara tanpa sedar kita telah melabelkan sifat lemah pada Tuhan. Ini dalam pemikiran akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sesungguhnya kami telah menerangkan tentang rosaknya pendapat Mu'tazilah tersebut, sebab Karamiyah ini adalah cabang daripada Mu'tazilah dalam ilmu kalam. Imam Aziz sudah menjelaskannya pada persoalan ini dalam kitab yang khas berkaitan dengan ilmu kalam ini. Dan sekarang marilah kita kembali kepada maksud tujuan kita, membicarakan tentang rezeki. Balik asal selingang sikit Imam Ghazali bawa kata-kata Karamiyah ni. Baik. Adapun rezeki yang dibahagi, tadi dijamin dengan makna kelangsungan hidup, rezeki yang akan melangsungkan kehidupan, memberikan kekuatan pada badan, memberi tenaga. Baik, rezeki yang dibahagi pula ni, yang maksum, apa artinya? Ialah apa yang telah dibahagikan oleh Allah Subhanahu dan yang telah dituliskannya di dalam Lauh Mahfuz. Masing-masing sudah ditetapkan, sudah dibahagikan oleh Allah. Banyak mana. Orang ni boleh banyak ni, orang ni akan boleh banyak ni, sudah ditetapkan. Tinggal lagi perkara tu jadi rahsia Tuhan, kita tak tahu. Cuma kita nak diberitahu kepada kita, hendaklah kita percaya masing-masing sudah ada qadar dia yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sepanjang hidup dia ni, rezeki orang ni banyak ni, orang ni banyak ni, sudah ditetapkan. Jadi kita diberitahu supaya kita yakin tentang perkara itu. Cuma yang kita tak tahunya, orang secara terperinci, orang ni sudah ditetapkan untuknya, tapi berapa banyak bahagian dia, itu bahagian kita tak tahu. Kita tidak tahu bahagian itu. Maka bahagian di situlah adanya dinamakan syariat yang menyuruh kita supaya berusaha. Maka di situlah kita akan dinilai baik buruk ni atas bahagian usaha kita tu, bahagian niat kita, ikhtiar kita, usaha kita. Itulah nilaiannya, bukan bahagian yang sudah ditetapkan. Bahagian yang ditetapkan akan boleh lah, ke mana-mana pun akan boleh, akan sabar ke dia. Tapi ukuran seseorang tu nak dinilai baik ke tak baik ke, taat ke, derhaka ke, atau sebagainya, ini ukuran cara dia usaha tu. Cara dia usaha itulah yang akan dinilai. Dari apa yang akan dimakan, diminum, sudah ditetap makanan orang ni apa benda, hari ni banyak mana menu makanan dia, apa benda yang akan dia makan, sudah ditetapkan semuanya. Diminum, dipakai oleh seseorang dengan ketetapan qadar yang ditetapkan dan waktu yang telah ditetapkan. Qadarnya, masanya, bendanya, semua tu, semua aspek segi-segi tu sudah ditetapkan. Cuma tinggal lagi ilmu ni rahsia Tuhan. Cuma kita diberitahu ada benda tu. Ni benda. Tapi nak menyelami perkara tu tidak disuruh. Cuma diberitahu ada. Apa benda yang ditetapkan tu, kita nak usul, dilarang. Sebab manusia ni banyak soal. Banyak soal. Dilarang. Cuma diberitahu ada dan disuruh berusaha. Itu bahagian kita. Bila ada orang cuba nak menyelang sikit dalam bab itu, nak tahu tentang rahsia ketetapan takdir ni, tentang keadilan Allah, itu dia terbabah tu. Bahagian tu bahagian yang dilarang, korek. Jangan korek. Sebab itu berkait dengan takdir ni,
Orang-orang yang nak bercakap masalah takdir ni, nak belajar masalah takdir, nak mengajarnya ataupun untuk memahaminya, nak membicarakan tentangnya, dia kena faham bahawa takdir ni ada bahagian yang boleh dia cakap, ada bahagian yang tak boleh dia cakap. Dia kena faham prinsip ni. Kalau dia tak faham dengan prinsip ni, otak dia jadi pening lagi. Bukan saja orang dengar pening, tukang-tukang cakap tu akan jadi pening. Dia suruh kita semayang, dia tetapkan kita tak semayang. Dia suruh kita sembahyang, dia sudah tak kita sembahyang. Tahu mana ni? Akhir kali dia tahu bengong gitu ya. Dia suruh kita sembahyang, tapi dia tetap kita ni tak sembahyang je. Dia yang tetapkan kita tak sembahyang, tapi dia suruh, dia tetap, dia suruh kita tak. Pening. Akhir kali pening. Jadi kena faham, salah satunya kena faham bahagian yang boleh kita bahaskan tentang takdir dan bahagian yang dilarang. Sebab tu Nabi, bahagian yang dilarang inilah yang Nabi sebut idza zukiral qadaru fa'amsik. Bila dibicarakan tentang takdir ni, yakni aspek tertentu ni, bahagian tertentu ni, diam, jangan soal banyaklah. Maka kelompok-kelompok yang soal banyak timbul aliran pemikiran namanya Jabariyah tu, timbul Jabariyah, timbul Qadariyah. Tak lagi dari dua. Cakap banyak tentang takdir ni sama ada pergi tentang Jabariyah atau pergi kepada Qadariyah. Kaya cakap banyak dalam bab ni. Jadi Ahlus Sunnah ni ia duduk jalan tengah antara Jabariyah dengan Qadariyah. Tengah dia itulah Ahlus Sunnah, iaitu meyakini adanya takdir Allah. Dalam masa yang sama menerima konsep kita ini perlu berusaha. Dan sebab takdir itu rahsia Tuhan, tak ada orang tahu, tapi yakin adanya. Dalam aspek yang lain, kita ni disuruh berusaha kerana kita tak tahu apa takdir kita. Disuruh berusaha untuk melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Jadi atas usaha kita itulah akan dinilai pahala ke dak, taat ke maksiat. Atas usaha kita tu, bukan atas kejadian. Bukan atas kejadian, atas usaha kita. Sebab tu kalau jadi perbuatan maksiat tapi bukan niat dia, tidak dikira dosa. Sebab dosa pahala ni bukan atas kejadian tu, tapi atas usaha dia. Apa yang dia usahakan, apa yang dia niat, apa yang dia usahakan, apa yang dia rancang, apa yang dia nak buat. Itulah ukuran, bukan atas jadi tu. Sekiranya dia telah terlibat dengan melakukan pembunuhan orang, bunuh orang, tapi ternyata bahawa itu berlaku secara terpaksa atau tersalah dan sebagainya, sedangkan sudah berlaku kematian, dan kematian itu dengan sebab perbuatan dia. Bahasa kita hari ini bunuhlah apa pagi contohnya, tapi kena tengok. Jadi ini ukuran di sisi Allah lah. Kalau benda tu berlaku dengan tersalah, tersilap, terlupa, kita seperti yang kita biasa dengar lah, orang buru biasalah, kikih berlaku. Orang yang pergi berburu dalam hutan ni nampak tebing, nampak rusa seekor, puting pawang tembok, dia dekat tengok orang tergolek mati. Jadi kalau tengok ukuran zahirnya, memang mu tembok lah dia. Kalau ukuran zahir dia nak kata orang lain dah, memang mu tembok dia, memang mati dia. Tapi tadilah, kerana pada waktu tu apa yang dia nampak, apakah dia yang nampak. Jadi kalau dia bukan dia, berarti itu berlaku secara tersilap, tersalah. Jadi ukuran dosa pahala, dia tidak berdosa sekali perbuatan tu dosa. Kena faham gitu. Setakat tu je. Lebih daripada tu, usul-usul lagi, sama ada akan pergi ke Jabariyah atau akan pergi ke Qadariyah. Usul sikit lagi, jatuh gaun lagi. Itu dia. Selagi panduan untuk memahami takdir ni, dia kena faham mana bahagian hakikat ketentuan Allah yang menjadi rahsia, mana bahagian syariat, bahagian perintah Allah supaya berusaha ni. Dia kena faham ada dua level tu, level hakikat sembunyi rahsia, bahagian syariat zahir ni. Kalau dia dapat faham dua aspek ni, itu pun pening juga. Kereta belaga tu sebab ia duduk atas jalan satu arah, tapi kalau
jalan tu dua lapis, bawah se atas se, arah bertentangan pun tidak akan berlawan. Sebab apa? Dia duduk arah lain-lain. Demikian juga orang bercakap masalah takdir ni, kalau tidak faham arah-arah ni, mana arah syariat, mana arah hakikat, ia macam kereta arah berlawang lah, arah berlawang pada jalan yang sama arah. Memang pelaga. Dia suruh kita semayang, dia tetapkan kita tak semayang. Dia suruh kita semayang, dia tetapkan tak semayang. Pening sudah. Pening sudah. Hakikat tidak tahu fahaman. Ini dia kena faham beberapa konsep, levelnya apa dan bahagiannya, mana boleh bercakap, mana bahagian tak boleh bercakap. Kalau tak ada prinsip-prinsip ni, memang akan jadi pening, akan balik abu. Sebab itu, ialah kadang-kadang kita terpaksa kita jelaskan jugalah, bahagian yang wajib kita tahu tentang takdir ni, pertama sekali adanya takdir yang dinamakan qada dan qadar. Kemudian kita tahu bahawa ada taklif syarak, perintah syarak supaya kita mengusahakan untuk buat baik dan meninggalkan kejahatan. Kita faham dua perkara ni sudah memadai sebagai tuntutan daripada salah satu cabang iman, iaitu percaya kepada qada dan qadar. Lepas dah tu. Ada pun orang yang lebih daripada tu, istilah-istilah ada qada ni, ketetapan Allah bila sampai masa terlaksana. Mana qada, mana qadar, itu bukan bahagian yang wajib lagi dah kita bahas. Orang yang mengaji kitab, ahli ilmu, tak apalah yang nak bahas. Kerana itu masalah khilaf di antara ulama. Demikian juga tentang aliran pemikiran dalam bab ini, tentang Jabariyah ni apa benda, siapa mereka ni, guana pegangan mereka ni, Qadariyah ni guana, itu perincian dah. Jadi kalau orang tak faham dan ni pun tidak mengapa, sudah memadai selesai dah dalam cabang keyakinan terhadap qada dan qadar. Bila dia yakin adanya takdir, bahawa adanya ketetapan Allah yang mana bila sampai masa terlaksana, yang dinamakan qada dan qadar. Dia tahu benda tu, dia percaya, dia pegang. Kemudian dalam masa yang sama, manusia ni ditaklifkan Allah supaya berusaha, supaya berusaha untuk buat baik dan usaha untuk tidak melakukan kejahatan. Dan disitulah dia dinilai baik buruk. Kalau dia tahu dua perkara ni, sudah kira melepasi tuntutan dalam bab keyakinan terhadap qada dan qadar. Untuk orang ramai lah, untuk orang awam. Tapi bagi orang yang nak menyelami, orang yang ahli ilmu ataupun tafakuh fi din, dia kena ngaji lebih lah. Sebab apa? Banyak persoalan-persoalan yang akan berbangkit. Jadi persoalan-persoalan tadi, huraian-huraian yang selebihnya itu sebenarnya lebih kepada untuk menolak syubhah-syubhah ataupun kesamaran-kesamaran ataupun lintasan-lintasan buruk yang kadang-kadang mari. Jadi untuk jawab. Jadi kalau kita mengaji apa itu Jabariyah, apa itu Qadariyah, sebenarnya nak menolong faham-faham yang keliru, andaian-andaian yang bukan-bukan, nak tolak benda tu. Tapi kalau kita tidak diganggu dengan keraguan itu, tak perlu pun belajar. Orang yang terfikir benda tu dah gini guna, kalau gini guna, mari yang kalah ni panjang. Kena mengaji sekadar membuang keraguan-keraguan tu. Yang telah diwaktukan, jadi oleh kerana sudah masuk ni waktu insya, kita berhenti dululah. Sebab mungkin kalau sambung ni akan panjang sikit, saya tak berasa masuk. Jadi insyaAllah kita akan sambung huraian pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.